Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Nampaknya aura pilihan raya negeri Sabah semakin menghampiri. Oleh kerana itu, saya seperti yang saya pernah sebut di dalam video saya sebelum ini, kita akan membuat podcast merungkai perkara-perkara berkaitan dengan politik negara Malaysia, terutamanya secara spesifik untuk politik negeri Sabah. Kerana itu saya mencari tokoh-tokoh politik yang sesuai, tokoh-tokoh politik yang educated, ya, tokoh-tokoh politik yang berpendidikan tinggi, yang mempunyai kredibiliti, kelayakan sebagai ahli politik yang baik, ya. Saya tidak mau cari ahli politik yang sekadar emosional, tidak tahu tapi sok tahu orang Indonesia kata. Jadi saya dalam pencarian, akhirnya salah seorang daripada yang menjadi shortlisted saya, yang saya akan interview di dalam podcast nanti adalah YB Senator Datuk Nelson Wences Anggang. Kita berkenalan dengan beliau. Pertama sekali, beliau adalah seorang senator berketurunan Kadazan Dusun. Ini sangat-sangat sesuai dengan isu sentimen yang sedang berlaku di negeri Sabah. Jadi saya fikir Datuk Nelson Wences Anggang ini adalah orang yang antara paling sesuai. Dia ada unique selling point yang sangat mahal untuk negeri Sabah. Beliau seorang yang sangat berpendidikan tinggi dan mempunyai latar belakang yang clean and clear. Clean and clear. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita mau cari orang yang betul faham tentang Sabah, yang tahu tentang Sabah, ada empati, perasaan kesabahan, ya. Beliau sekarang sedang berkhidmat sebagai ahli Dewan Negara atau senator, dan beliau juga adalah seorang ahli politik yang masih aktif dalam politik, ya, masih aktif di dalam politik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mengapa kita memilih beliau? Kerana beliau boleh menjadi satu figura, satu public figure yang dapat diterima oleh semua orang. Orang muda boleh terima dia, orang Gen X, Gen Y, Gen Millennium boleh terima dia. Malah dia turut dapat masuk di dalam golongan ini kerana beliau bukan terlalu tua, bukan juga terlalu muda, di tengah-tengah. Dan beliau boleh menjadi satu figura contoh teladan bagi anak-anak muda sekarang. Ya, kalaulah saya masih sekolah sekarang ini, kalau saya masih sekolah, saya mencari idola, mencari seorang contoh teladan untuk mau berjaya, saya akan pilih beliau. Kerana beliau bukan saja berpendidikan tinggi, sekarang beliau sedang bekerja sebagai seorang peguam. Siapa lagi yang paling layak untuk memperkatakan tentang hak, tentang Sabah selain orang-orang yang ada pengetahuan undang-undang? Untunglah bagi siapa nanti yang akan dapat dia sebagai wakil rakyat. Terus terang, saya rasa sangat beruntung kalau ada wakil rakyat macam dia. Sudahlah pandai, sudahlah baik, sudahlah pandai bekerja, sudahlah tahu tentang sejarah negeri Sabah, sudahlah seorang aktivis, sudahlah banyak lagi. Jadi salah seorang yang akan menjadi tetamu kita di dalam podcast nanti adalah beliau sendiri. Ya, beliau sendiri. Anak-anak muda, jangan lepaskan peluang. Kalau kamu ada masa nanti yang saya akan beritahu bila podcast kita akan start, kamu jangan lepaskan peluang. Kamu tonton video podcast secara live dan rakaman supaya kamu pun faham. Sekali lagi, kita di ujung-ujung sudah mau pilihan raya. Jadi kena tahu sejarah, kena tahu apa yang kita mau dengan betul.
Kena tahu proses dia, bukan main emosi semata-mata, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena faham. Kita kena faham cara yang betul. Kita kena faham cara yang diplomatik. Kita kena faham bukan main emosi ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dengan itu, sekali lagi, kita bertua kerana ada seorang figura yang begini. Ya, saya sudah nampak banyak video dia buat kerja dengan bagus dan dia clean and clear. Itu yang penting bagi kita lah. Ya, itu yang penting bagi kita. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat jealous lah kalaulah dia nanti jadi kalau belum tahu. Sebab saya pun tidak tahu dia mau bertanding ke apakah, tidak tahu. Tapi yang pasti saya sangat jealous, saya sangat rasa syoknya kalau dia jadi YB saya. Sebab orang muda macam saya kan, saya mau ada pikiran yang versatile. Ada pikiran yang versatile. Dia boleh berada di pihak orang veteran, dia juga boleh memahami orang muda, dia boleh masuk di dalam aktiviti veteran, dia boleh masuk dalam aktiviti orang muda, dia sihat, dia clear, dia pandai berpendidikan tinggi, pandai mengurus, pandai mentadbir. Itulah yang kita mau kan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan hanya cakap-cakap saja, last semua orang semua orang jadi tukang cakap saja, tukang buat kerjaan dada. Itu kita mau. Okey, sekali lagi, salah seorang yang kita akan panggil nanti sebagai tokoh di dalam Sabah yang kita akan panggil, kita akan dengar penjelasan ialah daripada seorang yang cukup hebat, yang pasti berbaloi lah untuk kita panggil, ialah Nelson Wences Angang. Saya salut dengan orang ni. Saya salut dengan senator ni, memang terbaik. Orang-orang muda, kamu mesti kenal siapa dia. Kamu mesti siasat siapa dia. Kamu mesti tahu siapa dia. Siapa dia ini. Bolehkah dia ini nanti jadi pemimpin? Mesti tahu. Ya, mesti tahu. Jangan main reda, jangan main radu, jangan dah tahu, dah paham apa-apa. Rugi geng, rugi 5 tahun bukan sekejap. Bukan sekejap itu. Rugi geng, rugi. Rugi. Nanti menyesal susah. Okey? Jadi kita sama-sama nanti tunggu apa yang kita akan bahas pula. Nah, apa yang kita akan sembang-sembang lah. Ini bukan perbahasan. Kita akan sembang-sembang secara santai bersama dengan saya, bersama dengan teman-teman, bersama dengan YB Senator Datuk Nelson Wences Angang. Okey, tunggu nanti pemberitahuan. Hebat tidak hebat orang ni? Luar biasa. Sangat hebat. Saya mau jadikan dia idola lah. Saya mau jadilah. Mau jadi peguam lah kalau begini. Mau jadi peguam lah. Masalah dia sudah terlambat. Sudah terlambat untuk saya jadi peguam. Jadi tidak apalah. Tidak dapat jadi peguam pun, ada kawan peguam pun jadilah. Jadilah. Ada orang yang jadi peguam dan boleh buat kerja untuk saya pun jadilah. Jadi jangan salah, siasat, kenali, dan barulah buat keputusan. Tinggalkan komen.